Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nawawi Sabuddin. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk isu metajesme dan khurafat. Okey, saya pergi kepada pengenalan dan definisi bagi mistik dan khurafat. Mistik, kata mistik berasal dari agama Yunani iaitu megin yang berarti menutup mata. Dalam kata lain, mistik itu terkandung sesuatu yang misterius yang tidak boleh dicapai dengan cara-cara biasa atau dengan usaha intelektual. Secara umumnya, metajesme ialah aktiviti untuk mendapat ilmu atau kekuatan tertentu melalui cara yang gaib. Amalan ini adalah dengan anggapan bahawa terdapat ilmu pengetahuan yang tidak boleh didapati melalui bahasa, sebaliknya harus melalui aktiviti metajesme ini. Khurafat dalam kamus Al-Marbawi bermakna cerita karut. Khurafat juga disebut sebagai percakapan yang tidak betul sama sekali. Khurafat bermaksud kepercayaan karut yang direka-reka dan diada-adakan untuk membentuk sesuatu keyakinan tentang akan berlakunya baik atau buruk terhadap sesuatu kerja, berpandukan kepada perbuatan dan kejadian-kejadian alam yang berlaku, dengan mentafsirkan kejadian itu akan membawa bala bencana atau membawa tuah keuntungan. Perkara mistik dan khurafat ini berlaku adalah hasil budaya orang kita yang terlalu percayakan hal-hal yang dibawa oleh orang yang terdahulu daripada mereka tanpa merujuk secara mendalam dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta para alim ulama. Selain itu adalah kerana faktor sekeliling, iaitu faktor keadaan sekeliling manusia itu sendiri yang menyebabkan perbuatan mungkar ini berlaku. Suasana masyarakat yang tidak mematuhi undang-undang agama menjadi faktor berluasnya ajaran khurafat. Seterusnya, mengikut kepentingan diri sahaja juga merupakan sebab berlakunya perbuatan khurafat dan mistik ini. Hari ini dikatakan demikian kerana mereka melakukan perbuatan khurafat dan mistik ini bagi mendapatkan sesuatu kepentingan duniawi. Manusia sanggup melakukan apa saja walaupun terpaksa menggadaikan akidah dan agamanya dan terlibat dengan gejala mungkar ini demi kepuasan diri. Adapun gejala khurafat dan mistik ini terdidik dari kecil. Contohnya, di dalam budaya masyarakat kita adalah menjadi kebiasaan anak-anak sering ditakutkan dengan hantu, syaitan dan sebagainya melalui tontonan filem berkisahkan seram, hantu dan seumpamanya. Dan yang terakhir, isu ini boleh berlaku terhadap seseorang kerana lemahnya mereka untuk menolak godaan mistik dan khurafat. Mungkin bagi mereka tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala lebih berat berbanding dengan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan secara sengaja. Hal ini disebabkan mereka lebih mementingkan keinginan untuk memenuhi nafsu berbanding mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Haris bin Usman. InsyaAllah hari ini saya akan bincangkan tentang pandangan terhadap mistisisme dan khurafat. Khurafat adalah salah satu bentuk penyelewengan dalam akidah Islam. Amalan khurafat mengalih pergantungan manusia daripada Khalik, iaitu pencipta kita, iaitu Allah, kepada makhluk yang dicipta. Seterusnya, pandangan ulama terhadap mistisisme dan khurafat. Suasana persekitaran dan adat Islam yang tidak mendapati kehendak akidah Islam boleh menjurus kepada berlakunya khurafat. Oleh sebab itu, ulama perlu menasihati umat Islam supaya meninggalkan adat Islam atau kepercayaan yang bercanggah dengan Islam. Sebab lain seperti sifat tamak manusia untuk mendapat sesuatu nikmat sebelum sampai pada masanya. Tidak bersyukur dengan nikmat yang digunakan oleh Allah SWT kepada mereka dan tidak reda terhadap ujian yang Allah SWT berikan kepada mereka. Mereka lupa segala ujian yang menimpa adalah cara Allah SWT hendak menilai tahap kesabaran hambanya. Ulama membisu dan tidak berani berkata benar demi menjaga periuk nasib mereka. Inilah yang dinamakan ulama su' oleh Imam Ghazali. Pandangan dan fatwa ulama tidak dipandang serius oleh umat Islam. Jika ini terus berlaku, maka kejahilan terhadap agama akan semakin menebal di dalam diri umat Islam, di mana juga mereka berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazizul Mukri bin Mat Capian daripada Diploma Perbankan Islam. Baik, hari ini saya ingin membincangkan bagaimana Islam memandang isu khurafat ini. Khurafat mampu memberi ancaman akidah terhadap orang Islam. Khurafat merupakan kepercayaan yang bukan berasal dari ajaran Islam. Kepercayaan seperti mempercayai pantang larang, ramalan, adat istiadat, pemujaan dan segala kepercayaan yang bertentangan dengan akidah serta Al-Quran dan hadis. Khurafat juga mampu menyebabkan seseorang itu jatuh syirik. Bagaimana Islam memandang isu khurafat ini? Baik, segala bentuk khurafat dan azimat, sama ada yang berbentuk amalan atau kepercayaan, boleh membawa kepada syirik
dan bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Islam memandang serius tentang perkara khurafat sehingga ia dimaktabkan dalam undang-undang syariah. Peruntukan berkaitan ajaran sesat, dewa enakmen kesalahan jenayah syariah dan lain-lain pada masa kini. Antara contoh-contoh undang-undang syariah yang ditetapkan adalah mana-mana orang yang memuja alam semula jadi atau melakukan apa-apa perbuatan yang menunjukkan pemujaan atau rasa hormat kepada mana orang, binatang, tempat atau benda dengan apa-apa cara yang menyalahi hukum syarak adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagaimana Islam menentang isu khurafat? Insiden ajaran sesat tidak sunyi daripada diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Kerajaan juga berusaha untuk menyemarakkan usaha dakwah menerusi pelbagai medium untuk membasmi perbuatan khurafat dan membawa mereka ke jalan yang benar. Perancangan mencegah khurafat di segenap peringkat juga dilakukan untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Bagaimana menangani ajaran sesat? Penguatkuasaan undang-undang dan fatwa serta pemulihan akidah. Status ajaran itu sendiri sama ada yang difatwakan atau tidak. Kedua, membabitkan usaha pembanterasan iaitu pencegahan penyebaran atau penguatkuasaan fatwa serta undang-undang. Yang ketiga, berkaitan dengan usaha pemulihan iaitu mengembalikan pengikut ajaran sesat ke pangkal jalan menerusi pemulihan akidah dan kepercayaan. Sekian saya daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zarif Azim bin Ambai. Membentangkan cara mengatasi budaya khurafat dan mistik. Di sini terdapat 5 cara-cara dia. Iaitu daripada peranan kerajaan, peranan diri sendiri. Yang ketiga, peranan masyarakat. Yang keempat, peranan keluarga. Dan yang terakhir, penagasan dalam ceramah di masjid-masjid. Okey, seterusnya. Kesimpulan pertamanya, kebanyakan orang yang membuat perkara khurafat ini adalah daripada orang yang kurang ilmu agama. Kedua, khurafat adalah suatu perkara yang perlu kita hentikan kerana perkara ini akan membuat Allah Subhanahu Wa Taala murka terhadap hamba ini. Yang terakhir sekali adalah kebanyakan perkara khurafat membawa kepada kemuratan. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih.